bantu kita naik taraf ekonomi kita. So kita perlukan perspektif baru berkenaan tentang pasaran buruh kita supaya kita boleh wujudkan atau mencapai matlamat yang kita sasarkan oleh kerajaan terdahulu dan juga kerajaan sekarang. Gombak sentuh tentang sektor. Sektor ada dikatakan ada sektor sektor biotek. Sektor biotek yang disentuh oleh Yang Berhormat Gombak. Memang ada lima sektor yang disasarkan oleh NIA ataupun oleh Dasar Pelaburan Negara Baru. Sektor pertama ialah elektronik dan elektrikal. Sektor kedua ialah pharmaceutical. Sektor ketiga adalah ekonomi digital. Sektor keempat adalah aero angkasa. Dan sektor kelima kimia. Bagi saya dan saya telah bincang dengan pegawai-pegawai di kementerian, sebenarnya kita pharmaceutical, kita tidak perlu menhadkan pharmaceutical. Kita boleh merangkumi life sciences, biotech dan semua yang melibatkan juga medical devices. Ini boleh dianggap sebagai satu sektor yang besar yang merangkumi semua yang berkaitan dengan bidang kesihatan. Menteri. Siapa? Kegantung. Pasaran halal dunia besar. Malaysia mempunyai potensi yang besar dalam mengekspor produk halal. Butiran 050400 Halal Development Corporation diperuntukkan 17 juta ringgit. Soalan saya, berapa banyakkah peruntukan diuntukkan untuk membangunkan sebagai geran bantuan kepada industri halal? Yang kedua, sejauh mana prosedur halal ini dikawal? Sebab kebelakangan ini kita terdengar walaupun ada masalah ayam, proses penyembelihan ada yang mempertikaikan dari segi kepatuhan syariah. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan jawab soalan halal nanti. Yang Berhormat Keningau dan juga Yang Berhormat Kuala Terengganu. Kuala Terengganu kata bahawa banyak syarikat telah ditutup dan ramai telah keluar dari Malaysia. Sebenarnya ini bukan fakta yang benar. Fakta yang benar ialah kerana sekarang ni keadaan geopolitik di antara Amerika Syarikat dengan negeri China. Telah banyak syarikat Eropah dan juga syarikat Amerika Syarikat memilih kawasan atau memilih Asia Tenggara sebagai China Plus One, strategi China Plus One ataupun strategi Taiwan Plus One. So mereka datang melabur di sini dan pada tahun lepas, tahun 2022, jumlah projek yang diluluskan bernilai 264 bilion ringgit dan pada tahun 2021 jumlah ialah 300.9 bilion ringgit. Kedua-dua tahun ini adalah paling banyak dalam sejarah kita. Bukan sebab apa? Sebab kerana syarikat-syarikat besar di Eropah dan Amerika Syarikat, mereka telah berubah strategi mereka. Dulu ialah just in time. Dulu di mana mereka ada kilang-kilang di seluruh dunia dan mereka gunakan kilang-kilang di seluruh dunia untuk mengeluarkan produk. Tapi sekarang ni keadaan sekarang ialah just in case. Mereka membina redundancy, mereka ada China Plus One, Taiwan Plus One dan Asia Tenggara telah manfaat dalam keadaan sekarang. Dan tahun lepas hanya 9 yang keluar daripada Malaysia, hanya 9,000, kita hilang 9,000 pekerjaan, tetapi pekerjaan dicipta daripada pelaburan baru melebihi ratusan ribu. Dan saya harap ini fakta boleh dibetulkan. Laluan. Saya nak betulkan, saya tak sebut banyak, saya cuma sebut beberapa. Saya tengok teks saya dan saya merujuk kepada beberapa syarikat yang saya maksudkan, iaitu pertama Hyundai yang telah berpindah ke Indonesia, IBM berpindah dari Cyberjaya ke Singapura. Dan soalan saya, adakah kita cuba
untuk mengajak mereka untuk kembali ke Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Kuala Terengganu. Ada kemungkinan syarikat-syarikat berpindah daripada Malaysia kerana kos, mungkin kerana isu kos. Kita tidak ingin main di kos rendah. Malaysia sebenarnya berbeza daripada Indonesia, Thailand, Filipina dan juga Vietnam. Mereka ada populasi ataupun ramai penduduk, tetapi Malaysia tidak ada ramai penduduk. Malaysia perlu bersaing ataupun perlu bermain di kategori yang lain. Kita so kalau mereka berhijrah kerana kos ataupun mereka memerlukan lebih ramai buruh, itu bukan masalah. Apa yang kita perlu ialah kita perlukan syarikat-syarikat dan juga pelaburan yang melaksanakan maklumat yang kita sebut tadi, 5 maklumat di bawah NIA. Terima kasih. Jadi YB Menteri mengesahkan bahawa sepanjang tahun yang lalu sebenarnya tidak berlaku banyak syarikat yang berpindah daripada Malaysia. Yang ada cuma beberapa saja. Dan sebenarnya keadaan yang berlaku disebabkan oleh keadaan geopolitik dan ekonomi. Itu saja. Memang saya mengesahkan tidak banyak syarikat keluar daripada Malaysia. Saya akan beri maklumat terperinci secara bertulis. Terima kasih. Dan apa yang saya tahu ialah yang keluar mengakibatkan kehilangan 9,000 pekerjaan, tetapi yang masuk ke dalam negara kita mewujudkan lebih daripada 120,000 pekerjaan baru. 120,000 pekerjaan baru. Ya. Yang Berhormat. Ya. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Soalan untuk Yang Berhormat. Tadi dikatakan dashboard untuk memantau pelaburan. Adakah Yang Berhormat memantau peratusan realisation pelaburan yang diumumkan setiap tahun, khususnya dalam 2 tahun kebelakangan ini? Biasanya gestation period adalah 24 bulan. So dalam saya baru jawab satu soalan parlimen di mana dalam 4 tahun sejak 2018 sampai 2021 sampai 2021 projek direalisasikan secara umum ialah 75%. Secara amnya ialah 75%. Dan biasanya satu projek yang telah landing dia perlukan 24 bulan dilaksanakan. Ya, Timbalan Menteri, Puncak Borneo tadi utarakan banyak benda. Kalau boleh tak ada masa, jawab secara tulis pun boleh. Saya pun macam tu juga Timbalan Menteri. Saya tadi bukan banyak. Kita minta salah satu yang saya perlu jawapan daripada Timbalan Menteri ialah SIRIM ni di bawah MITI ya. Kita ada SIRIM di Kuala Lumpur Park yang tidak begitu aktif dengan kompleksnya yang indah yang besar. Pohon Timbalan Menteri dan Menteri melihat perkara ini supaya SIRIM di sana lebih aktif dalam melaksanakan R&D bersama dengan syarikat-syarikat multinasional di Kuala Lumpur Park. Terima kasih. Kalau tak boleh jawapan jawapan bertulis pun tak apa. Ya, bagus sih. Saya setuju dengan Timbalan Menteri tadi. Memang MIDA ada dia punya statistik dari segi pelaburan yang diluluskan dan direalisasi. Memang average-nya 70-80%. Itu saja. Terima kasih. Ya, bagus sih. Jelas sikit. Sebenarnya ramai ahli parlimen yang membahaskan dan mengukakan berbagai persoalan. Kalau just pergi pandangan tak apa. So kita perlukan jawapan. Jadi saya harap Timbalan Menteri dapat berikan jawapan. Kalau tak, ini pun bertulis. Dan setakat ini kita dah banyak bahas kementerian-kementerian ni. Tapi tak ada lagi jawapan bertulis yang kita terima. Betul. Saya kalau boleh Datuk Speaker. Sama juga Kuala Krai. Betul. Kadang banyak menteri dan Timbalan Menteri tak buat kerja ni. Kita nak jawab, kita punya jawapan pada kawasan. Kawasan. Jawapan bertulis tak dapat. Betul, itu betul. Sebentar, Yang Berhormat mana tadi yang bercakap menteri tak buat kerja ni? Yang Berhormat. Tadi saya sebut Yang Berhormat, daripada duduk Yang Berhormat. Saya rasa eloklah tarik. That is unparliamentary. Tarik ya. Okey, saya tarik balik. Bukan semua. Ada menteri dan Timbalan Menteri. Saya nak perkataan tidak itu saja. Alright. Terima kasih Yang Berhormat. Okey,
untuk meredakan keadaan. Yang Berhormat Menteri, boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Ini time, dengan izin, 10 minit Yang boleh? Berhormat Menteri 5 minit ke 3 minit. Okey, kalau boleh, saya ada, memang ada jawapan. Yang tidak cukup, boleh dijawab secara Saya cuba kalau boleh Datuk bagi 10 minit lah. Boleh jawab pasal localization insentif tak? Bentar, yang lain tolong diam. Tolong diam. Bagi saya jawab lah. Kalau saya akan Saya minta cuba bertulis lah semua. Cara bertulis. Bukan, saya akan jawab secara lisan. Berapa minit Yang Berhormat Menteri nak? 10 minit. Timbalan Menteri kita minta jawapan bertulis lah. Yang Berhormat. Tak apa. Yang Berhormat, saya gunakan budi bicara saya. Yang Berhormat, tapi 10 minit saya akan stop. Yang Berhormat, 10 minutes. Okey, terima kasih. Minta tak ada gangguan lah. Tadi ada soalan dari Kubang Pasu bahawa apa cara ataupun apa strategi. Menteri, saya tidak benarkan pencelahan 10 minit tutup. Sila. Kubang Pasu cadang tentang atau tanya tentang apa strategi untuk negeri-negeri yang kurang membangun. Salah satu strategi ialah downstreaming strategi ataupun membinakan industri-industri hiliran. Kalau kita boleh membina industri-industri hiliran atau downstream industri bagi mineral, bagi peladangan, produk peladangan ataupun pertanian, ini adalah salah satu strategi untuk membantu negeri-negeri yang kurang membangun. Macang tanya tentang Linus telah dijawab oleh Mosti dan saya tidak akan ulangkan. Berkenaan dengan ECRL memang ada rancangan untuk mewujudkan kawasan-kawasan industri di sepanjang jalan ECRL dan juga ada Twin Park Kuantan dan juga Qingzhou di China, dan itu juga telah diusahakan. Saya bersedia atau kementerian bersedia untuk lipat urus dan juga mendengar cadangan-cadangan daripada ahli parlimen Macang. Berkenaan dengan isu EV, ramai berminat tentang isu EV. Puchong, Bacok, Puncak Borneo dan beberapa ahli parlimen berminat tentang isu EV. EV ada 3 isu. Isu pertama ialah isu tentang adoption ataupun berapa orang beli dan berapa kereta beli yang kita beli. Kedua ialah charging. Ketiga ialah industri EV. Untuk adoption, untuk pasaran di Malaysia ni, memang kita sedang bincang strategi dan kita sedang bincang apa cara bagaimana kita wujudkan kenderaan yang lebih murah untuk pasaran kita, dan juga dari segi charger, supercharger ataupun charger, sasaran awal ialah untuk ada 10,000 charger, tetapi di antara 10,000 charger tu 9,000 adalah AC charger. AC charger ni sebenarnya tidak begitu diperlukan kerana dia kurang dan dia memakan masa yang panjang. Kita ada banyak yang ramai yang bermastaudin di rumah-rumah landed property, maka mereka boleh charge di rumah. Apa yang diperlukan adalah dasar untuk meningkat atau ada mesasarkan lebih banyak DC charger. Itu juga diuruskan. Puchong kata Tesla ni hanya jual di sini. Tidak begitu, kerana Tesla juga ada ramai atau banyak syarikat yang membekal kepada Tesla dari Malaysia, dan kemasukan Tesla dan juga syarikat-syarikat atau jenama-jenama lain adalah untuk kita mewujudkan satu industri yang berdasarkan parts and components. So berdasarkan parts and components, kita mewujudkan industri yang ada kaitan dengan industri elektrikal dan elektronik. So ini memang sebahagian daripada dasar, dan Jemaah Menteri telah bersetuju pada 17 hari bulan Februari bahawa satu jawatan kuasa, satu task force, pasukan task force ditubuhkan dan dipimpin oleh MITI. Juga kementerian telah mencadang kepada Jemaah Menteri supaya satu jawatan kuasa kabinet yang disertai oleh menteri-menteri lain dan dipimpin oleh Menteri MITI supaya menyelaraskan dasar-dasar untuk EV adoption, dasar-dasar untuk charger dan juga dasar untuk mengembangkan industri.
Tadi Maran sebut tentang Matrade. Matrade akan cuba pada tahun ini ataupun tahun depan untuk memulih atau mengembalikan pejabat di Singapura. Gombak, tadi Gombak tanya tentang, okey itu sudah jawab. Bacok tanya tentang pasaran-pasaran baru. Memang saya setuju bahawa kita perlu membuka pasaran-pasaran baru terutamanya Timur Tengah, tapi bukan terhad kepada Timur Tengah juga. Bahagian barat, Western China, bahagian barat di China tu kita pun tidak begitu aktif. Kita lebih aktif di ekspor ke Eastern Seaboard China dan juga Afrika. Afrika juga salah satu kontinen yang besar. Di Afrika there is the Laos of Africa, there is also the Singapore of Africa. Maka kita perlu juga ada strategi Afrika dan ini juga sedang diuruskan. Pasir putih dan pasir putih. Busi, sikit ya. Saya tidak benarkan Yang Berhormat Maran duduk. Duduk Yang Berhormat Maran. Saya telah buat keputusan, saya tidak benarkan pencerahan. Duduk. Menteri. Rantau Panjang dan Pasir Putih sebut tentang pintu-pintu sempadan. Memang kita ada strategi lalu ialah IMTGT untuk Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle dan juga PP Miaga yang melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina. Dan ini juga penting untuk kita uruskan pintu-pintu masuk di sebelah Thailand, Kelantan, Perlis dan Perak dan juga pintu masuk di selatan bersama dengan Singapura. Ini semua perlukan strategi ataupun idea-idea baru. Dan saya bersedia untuk menerima idea-idea baru yang dicadangkan oleh ahli-ahli parlimen. Berkenaan dengan FTA dan CPTPP, 67.3% ekspor kita dieksporkan ke negeri-negeri yang kita ada FTA. So FTA penting untuk negara kita dan ada masanya FTA bukan semua masalah. Kalau ada yang kritik CPTPP ni, jawapan saya ialah akses pasaran tu penting. Akses pasaran untuk kita penting. Dan CPTPP juga ada mekanisme dia yang membantu kita menerokai atau menebusi pasaran-pasaran. Apa yang kita perlu buat di sini? Dan kita berhasrat untuk melakukan ini di kementerian. Ada bahasa Inggeris kata, the difference between whether you are exporting potato chips or you are exporting computer chips. Kalau kita hanya ekspor apa yang bernilai tinggi tapi import apa yang bernilai kita ekspor apa yang bernilai rendah, kita import yang bernilai tinggi. Itu masalah kita. Apa yang kita perlu buat ialah kita mesti memperkasakan SME PKS kita supaya mereka boleh ekspor dan mereka boleh ekspor item-item ataupun produk-produk yang bernilai tinggi. Dan ini bukan saja berkenaan dengan CPTPP ataupun FTA. Yang penting ialah apa yang kita ekspor dan nilai yang kita ekspor. Kelabakan dan juga Keningau sebut tentang Sabah, isu-isu di Sabah. Saya baru menganjur satu mesyuarat di antara agensi-agensi pusat bersama dengan Kementerian Industri Sabah. Dan juga di mesyuarat itu kami dimaklumkan bahawa POIC telah diberikan status Free Trade Area oleh Kementerian Kewangan. Kami bersama dengan di pusat bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah, kami cuba cari jalan supaya ada leapfrog strategi. Strategi yang boleh ada anjakan dan juga lonjakan dan bukan strategi untuk guna pakai idea-idea yang lama. Dan saya harap boleh bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah secara keseluruhan dan MIDA, MITI bersedia untuk membantu. Dari segi isu halal Development Yang Corporation. Berhormat Menteri, 1 minit, gulung dan berhenti. Okey. Halal Development Corporation di bawah MITI hanya
satu agensi untuk mempromosikan halal. Secara kalau sijil ataupun penguatkuasaan bukan di bawah bidang kuasa kementerian ini. Pokok Senar tanya tentang E10. Program E10 yang dijalankan di Kedah, terutama di Kulim High Tech Park, telah dilanjutkan ke negeri Johor. Dan di Johor menggunakan gelaran ataupun nama Johor Fast Lane. Dan ini adalah telah dilaksanakan dan apa yang disarankan telah dilakukan. Bakri sebut tentang industri perabot. Memang industri perabot penting untuk